Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita pada video kali ini. Dengan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pada video kali ini, aku sekali lagi akan membahas sebuah movie body transform yang bertajuk Life Changer yang diterbitkan pada tahun 2018. Tidak pernah dilupakan, aku selalu mendoakan supaya korang dan keluarga sentiasa sihat selalu dan dijauhi dari wabak COVID-19, insya-Allah. Tanpa menunggu lama, jom kita mulakan pembahasan. Movie dimulakan di mana kita sedang diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru sahaja tersedar dan sedang berada di dalam badan seorang wanita yang berlainan. Supaya korang lebih faham, aku akan jelaskan yang wanita ini saat ini baru sahaja terbangun di sebelah mayatnya sendiri, dan watak yang berada di dalam badan wanita ini bernama Andrew, yang juga watak utama dalam filem ini. Dan yang uniknya, watak yang bernama Andrew ini bukan sahaja boleh berpindah badan, tapi dia juga boleh menyerap semua ingatan yang terdapat pada pemilik badan yang dia duduki, sekaligus membuatkan orang tidak merasa heran dan pelik sedikit pun tentang kelakunya ketika mengambil alih badan seseorang. Supaya korang tak tertanya-tanya, silakan tengok video ini sampai habis. Di mana saat permulaan movie tadi, dia berpindah badan ke tubuh seorang wanita yang bernama Emily. Tidak jelas penyakit apa, tapi apa yang jelas, Andrew terpaksa berpindah-pindah tubuh oleh kerana untuk terus hidup. Dikarenakan itu, dia terpaksa menghapus mayat orang yang sudah dia duduki demi menghapuskan bukti kematian pemilik asal itu. Disingkatkan cerita, saat ini Andrew yang terpaksa menjalankan keberlangsungan hidup sebagai Emily pun terus pulang ke rumah. Jelas saja, pada waktu itu sosok tubuh Emily ini sedang ditunggu oleh kekasihnya. Kemudian, kekasihnya yang langsung tidak tahu akan hal ini pun langsung dibunuh begitu sahaja. Supaya kekasih Emily ini tidak menjadi masalah baginya untuk masa yang akan datang. Dan lalu Andrew pun seperti biasa menghapuskan mayat itu dengan membakar mayat itu. Di saat kemudian kita difahamkan yang rupanya setiap badan yang diambil alih olehnya mempunyai masa-masa yang terhad sebelum memburuk, iaitu beberapa jam sahaja. Dan jelaslah bahawa tubuh yang dia duduki ini tidak akan kekal selamanya. Kemudiannya bermulalah scene di mana Emily pun bergegas untuk pergi mencari badan yang lain pula, oleh kerana badan yang didudukinya saat ini makin memburuk. Kemudian datang pula seorang detektif yang sebelum ini diupah oleh kekasih Emily, oleh kerana Emily sebelum ini didapati hilang selama 3 hari. Oleh kerana badan Emily ini pun semakin memburuk, Andrew tanpa membuang masa terus saja menyentuh detektif itu dan berpindah pula kepada badan detektif itu. Detektif yang malang itu bernama Freddy, bukan Freddy dalam movie Nightmare tau. Seperti biasa, mayat itu juga turut dihapuskan dan siap untuk dibakar di belakang rumah. Di saat menjalani hidup sebagai Freddy pula, saat ini Andrew terus menuju ke sebuah bar. Kemudiannya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Julia. Borak punya borak, mata bertentang mata. Andrew yang sebelum ini jatuh cinta kepada Julia pun mula menikmati saat-saat yang terindah itu. Nak dijadikan cerita, rupanya sebelum ini Andrew pernah menduduki badan suami Julia, dan dari situ lagilah Andrew mula jatuh cinta kepada Julia. Namun malangnya, suami Julia turut dihapuskan oleh Andrew setelah mencapai tarikh luput dan hilang tanpa pengetahuan Julia. Dipendekkan cerita, badan yang diduduki Andrew kini pun mula mencapai tarikh expired. Dia kemudiannya bergegas mencari badan yang baru untuk dia duduki. Namun malang buat lelaki yang juga doktor gigi yang bernama Sam ini, kini Andrew memilih dirinya untuk tempat persinggahan yang berikutnya. Kini Andrew pun telah berubah menjadi Sam. Saat pulang ke rumah Sam, segalanya terlihat normal. Yalah kan, dia mampu menyerap tubuh badan sekaligus dengan ingatan. Baginya, benda tu tak janggal sedikit pun. Scene kemudian beralih di mana pada ketika ini Andrew sedang menjalani keberlangsungan hidup sebagai Dr. Sam. Lalu kita dikenalkan dengan pembantunya
yang bernama Rachel. Dan sudah pastilah Andrew saat ini memiliki kecekapan dari Sam sebagai doktor gigi. Kemudiannya langsung melakukan kerja yang dilakukan oleh Dr. Sam pada sebelum ini, tanpa melakukan kesilapan sedikit pun. Sudah jelaslah kan, kelebihan seperti ini amat menguntungkan bagi Andrew apabila dia mempunyai kecekapan yang terdapat pada pemilik badan yang dia duduki. Namun, di dalam perkara yang menguntungkan juga terdapat perkara yang tidak menguntungkan. Saat ini, Andrew pun mula lagi membusuk dan mereput secara perlahan. Di saat itulah Andrew terpaksa menginap di sebuah hotel tanpa memberitahukan kepada isteri dan anak Sam. Namun, keadaan sentiasa berpihak kepada Andrew apabila kini dia cuba menghubungi Rachel untuk berjumpa dan sekaligus ingin memanfaatkan tubuh badan Rachel pula sebagai tempat persinggahan yang terbaru. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Di saat Rachel sampai, Andrew pun langsung memindahkan dirinya kepada badan Rachel. Sedih. Korang rasa dah berapa banyak badan yang dia pindah Pindah bakar. Andrew saat ini kembali lagi ke bar yang selalu didatangi Julia, yang juga crushnya. Segala pergaulan mereka kini terpaksa dimulakan dari awal apabila saat ini dia menggunakan tubuh badan Rachel. Setelah itu, Julia pun mula beransur pergi dikarenakan ada seorang lelaki yang tiba-tiba hadir dan ingin mengurat Andrew. Setelah selesai mengayat, lelaki itu pun kemudiannya dibawa Andrew ke apartmen Rachel. Setelah sampai di saat sedang bersantai, secara tiba-tiba Andrew terus membunuhnya dan terus beredar dan tidak menghapuskan mayat lelaki yang dibunuhnya tadi. Setelah itu, salah seorang penduduk apartmen di situ mengetahui akan hal itu, lalu langsung menghubungi pihak polis. Dikarenakan itu, Andrew kemudiannya mula berlari supaya tidak dikesan oleh pihak polis. Kemudiannya dia mula menyorok. Setelah pagi, Andrew kini melihat perubahan pada tubuh badan Rachel yang semakin memburuk. Lalu dia pun terus bergegas mencari badan yang baru. Saat ini terlihat seorang lelaki yang sedang bersama dengan Julia. Oleh itu, Andrew ingin memanfaatkan peluang ini dengan mengikuti lelaki yang bernama Robert itu. Sesampainya di apartmen Robert, Andrew kemudiannya menggoda Robert dan langsung saja berpindah ke badan Robert pula kali ini. Sudah jelaslah bahawa ini adalah kesempatan yang terbaik untuknya, dikarenakan pada waktu ini Julia sedang menyukai Robert. Dengan kesempatan itulah Andrew langsung menemui Julia dan tidak mensia-siakan peluang untuk bergusti. Kini, Andrew pun mula meluangkan saat-saat indahnya bersama Julia dengan pergi menonton wayang bersama ke sana dan ke sini. Dan di saat ini, dia pun sudah insaf dan cuba memberitahu perkara sebenar kepada Julia. Dia kemudiannya menjelaskan kepada Julia tentang perkara sebenar. Dia menjelaskan yang dia sebenarnya lahir pada tahun 1954 dan sejak 2011 lagi dia mempunyai kelebihan yang pelik ini. Dia memberitahu bahawa dia terpaksa mengambil tubuh badan seseorang untuk tetap hidup. Andrew menjelaskan lagi bahawa selama ini dialah yang menduduki tubuh badan suaminya yang hilang, yang bernama Richard. Di saat tubuh suaminya mula memburuk, dia pun berganti badan yang lain lalu menghapuskan mayat suami Julia. Di saat Andrew cuba menjelaskan lagi, kini Julia mula terlihat tidak dapat menerima apa yang diterangkan oleh Andrew pun mula marah dan merenjat Andrew dengan alat renjatan elektrik. Di dalam pergerutan itu dan secara tidak sengaja, kini Andrew mula berpindah kepada badan Julia pula. Dan jelaslah bahawa wanita yang dicintainya itu telah pun mati. Di saat inilah Andrew ingin menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan melakukan apa yang dilakukan Julia, lalu pergi ke sebuah bar yang selalu didatangi oleh Julia untuk minum. Dan kini Andrew tidak lagi ingin berganti badan. Selepas itu, Andrew kemudiannya hanya berbaring sahaja sambil menunggu waktu tubuh Julia yang didudukinya ini memburuk, lalu akan membuatnya mati begitu sahaja. Namun, secara tiba-tiba, tubuh badan itu malah berubah menjadi janin yang besar. Dilihatkan kepada kita saat ini, terdapat seseorang mula keluar dari janin tersebut.
Rupanya itu adalah rupa sebenar Andrew yang menjadi tanda tanya kepada kita dari awal movie ini. Dan kemudian movie pun telah berakhir. Menarik kan kebolehan Andrew? Tapi dalam hal yang menarik pasti ada pantang larangnya kan? Untuk rating dari movie ini, dari pandangan yang ikhlas dari aku memberikan rating 6.0/10 oleh kerana jalan ceritanya terlalu simple, dikarenakan dari awal sampai habis cerita ini hanya menunjukkan scene the struggle untuk berpindah badan sahaja. Scene bunuh tetap ada, cumanya sebagai peminat horror, aku tidak menemui cita rasa aku untuk memberikan rating yang tinggi dari adegan bunuh yang ada. Kalau di IMDb, korang boleh lihat saat ini movie ini mendapat rating 5.4/10. Okey geng, sampai di sini sahaja pembahasan dan review kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan tak lupa juga, kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta menekan tombol loceng supaya korang tidak terlepas setiap kali aku memuat naik video baru. Seperti biasa, aku selalu mendoakan korang dan keluarga sihat selalu dan dijauhi dari sebarang musibah. Alright guys, thanks for watching. Aku gerak dulu. Assalamualaikum.